dengan Sarah sekali. Ya Allah Akbar. Syah, thank you Syah. Okay. Assalamualaikum. Tadi saya nampak posting apa hari ni hari Sugul ya. Hari ni wallahualam, kalau semua merasakan Sugul, saya tak tahu nak cakap Sugul macam mana lagi. Sebenarnya tujuan saya buat live, Bosnet, thank you bos, thank you Bosnet, thank you bro. Tujuan saya buat live ni, okay, pertama saya tahu hari ni bila saya buka Instagram ke, saya buka Facebook ke, saya tengok TikTok ke, saya tengok Twitter ke, saya tak boleh nak tengok sekejap saja. Jadi sebenarnya saya nak, Syafiq Farhan, terima kasih banyak. Sebenarnya pertama saya nak mengucapkan, tapi yang di Facebook, di TikTok ke, di Twitter ke, saya nak ucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian semua orang adakan masa usaha buatkan bacaan Yasin, buat solat hajat, sedekah atas nama isteri saya, arwah isteri saya. Jadi saya betul-betul, saya dengan rendah, saya tak ada apa-apa pun, dengan rendah dirinya saya nak ucapkan jutaan terima kasih. Sebab kalau saya tengok dekat DM saya pun, saya sebenarnya saya tak terlarat nak balas. Tapi saya tahu setiap DM yang masuk, setiap tag yang masuk tu sebenarnya adalah mendoakan saya, mendoakan Ayash Afan, anak saya yang baru, dan juga mendoakan isteri saya. Jadi saya nak bagi tahu kat sini, saya minta maaf dulu kalau saya tak terbalas DM. Saya nak minta maaf kalau tak sempat nak reply tag. WhatsApp, telefon saya pun saya tak tengok sangat. Ada banyak WhatsApp, beratus WhatsApp, ada banyak beratus call, saya tak boleh nak angkat, saya tak boleh nak bercakap sekarang. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih dan saya minta ampun dan maaf. Saya hargai setiap DM, setiap tag, setiap komen, setiap WhatsApp yang masuk dalam telefon saya, setiap call yang masuk, sebab saya tahu semua benda tu adalah kerana kasih sayang, kerana doa, kerana nakkan isteri saya menang, isteri saya sihat. Saya tahu semua menjurus ke arah tu. Jadi saya memang ucapkan jutaan terima kasih. Saya balikkan semua doa-doa tu kepada semua orang yang DM saya, yang tag saya, yang komen dekat Instagram, yang post dekat Instagram masing-masing, dekat Facebook, dekat Twitter, dekat TikTok. Bersama dengan saya berjuang, meminta dengan Allah, mohon dengan Allah kesembuhan isteri saya. Tapi isteri saya bukan milik saya, dia milik Allah. Allah sangat sayangkan dia. Allah pinjamkan dekat saya sekejap je dalam 11 tahun. Dalam 11 tahun. Tapi 11 tahun yang sangat luar biasa untuk saya. Saya bermula daripada tak ada apa-apa. Saya nikah dengan dia, saya tak ada. Saya hutang mas kahwin. Saya tak ada kereta pun, dia jangan ambil saya kalau nak pergi jalan. Saya pindah to first house. Lepas tu saya duduk dengan isteri saya atas surat khabar, buka puasa, beli dekat bazar Ramadan. Saya cakap dengan dia, sabar, InsyaAllah I akan bagi yang terbaik untuk you. Tapi dia cakap dengan saya, I akan ikut you, apa pun jadi, dia akan ada, I akan ada belakang you, I akan support you. Tapi I nak bagi tahu you, I tak nak susah, dia cakap. Ingat lagi dia cakap, dia tak nak susah. So bila dia cakap tak nak susah, saya tanamkan satu azam. Saya cakap dia takkan susah.
Tapi dia kena tolong saya, support saya, doakan saya. Dan dia buat semua benda tu. Dalam apa saja keadaan, saya ingat lagi, saya berniaga dekat bazar, dekat Pawai Selangor. Dia tak pernah malu pun. Padahal masa tu dia dah jadi artis. Tu benar Raja Lawak. Kemudian daripada tahun pertama pergi ke tahun kedua, ke tahun ketiga, saya pindah rumah. Alhamdulillah rezeki saya makin baik. Saya dapat peluang syuting, saya dapat peluang show. Dan saya masih ingat lagi, saya menang Maharaja Lawak Mega, Maharaja Lawak 2011. Dialah orang yang duduk paling depan menjerit nama saya, meraihkan sang suami. Dahsyat. Padahal masa tu saya rasa saya ni jauh betul dengan dia. Saya ni memang tak ada apa pun. Suap je pun. Orang tak kenal pun sangat. Suap sepatu tak ada. Okey. Kemudian perjalanan diteruskan. Dia bersama dengan saya lagi. Jatuh bangun. Saya buat bisnes macam-macam. Sampai ada momen saya almost give up. Tapi dia lah orang yang duduk kat belakang saya, cakap, "No, you have to go. You can do this." Dan sebenarnya dia memang tuah saya. Disebabkan dia lah, kalau orang cakap, "Dahsyat lah engkau, pandai berniaga, dah jadi usahawan handal sekarang ni, dahsyat. Ada Bubble Bee, ada berpuluh outlet." Saya nak bagi tahu kat sini, apa yang saya ada sekarang bukan pasal saya. Saya tumpang tuah dia. Tuah seorang isteri yang taat, yang setia, yang tak pernah mengeluh, yang tak pernah malu pun bersuamikan. Swab. Berbekalkan itu. Okay, berbekalkan itu, saya ada kat mana saya sekarang. Taklah saya hebat sangat, tapi Alhamdulillah. Yang paling penting, InsyaAllah saya harap saya dapat bantu ramai orang. Itu perjalanan saya 10 tahun, 11 tahun dengan dia. Saya tumpang lak dia. Lak seorang isteri yang taat, yang sangat penyayang kepada anak-anaknya, yang tak pernah berkira dengan suaminya. Selama hampir 10 tahun, 11 tahun saya kahwin dengan dia tak pernah tanya duit saya. Saya tak pernah ada masalah balik kampung. Saya tak pernah ada masalah tu langsung. Kadang saya dengar orang bergaduh pasal balik kampung. No, saya tak pernah. Sebab mana pun saya nak balik, dia akan ikut. Dia tak kisah pun. Yang penting saya happy, mak saya happy, cukup. Tadi saya dah sebut dia tak pernah tanya pasal duit saya. Ya, dia tak pernah ambil tahu pasal duit yang ada dalam akaun saya. Yang penting saya lunaskan segala keperluan rumah. Bayar rumah, bayar kereta, adakan keperluan dia. Dia tak boleh tak ada maid, tak apa, saya adakan dia maid. Dia tak pernah tanya pun duit saya pergi mana. Okay? Dia tak pernah tanya duit saya pergi mana. Lama kelamaan, bila nak cerita bab duit, dia yang ajar saya untuk tidak berkira-kira dengan duit. Sebab orang yang asyik mengira duit, Allah bantutkan rezeki dia. Saya tanya dia kenapa. Saya tanya dia kenapa nak kita jangan berkira-kira dengan duit. Sebab dia cakap dengan saya, apabila kita berkira-kira dengan duit, kita akan berkira-kira dengan sedekah kita. Ya, make sense. Memang betul. Sebab dia cakap, bila kita tidak berkira-kira dengan sedekah kita, Allah takkan langsung berkira-kira dengan rezeki yang dia nak bagi kepada kita. Dan benda tu memang terjadi. Dialah orang yang akan bersedekah
ikut apa yang melintas di hati dia. Dialah orang yang ajar saya, yang didik saya untuk jadi macam tu. Orang yang didik saya untuk jaga keluarga, bukan setakat keluarga saya, tapi menjaga keluarga dia, menjaga adik-beradik dia, menjaga adik-beradik saya. Dia didik saya untuk menjadi macam tu. Dan apabila saya buat dan saya ikut, berbalik yang tadi tu, yang orang cakap saya terror sangat, bisnes apa semua bubble bee dahsyat, orang berbaris panjang. Sebenarnya magic tu datang daripada apa yang dia ajar saya. Berkira, jangan nak sasik kira duit. Sampaikan saya untuk bubble bee, saya jadi pelik. Saya cakap saya less of effort sebenarnya untuk bubble bee. Saya tak ada pun buat marketing yang gila-gila pun, tapi Allah gerakkan ramai orang untuk datang support saya berbaris panjang-panjang sampai 3-4 jam. So saya nampak benda tu, dan semua tu datang daripada dia. Jadi kat sini saya nak beritahu, saya memang tak ada apa-apa. Saya kosong. Saya tumpang lap dia, saya tumpang tuah dia, saya tumpang tip-tips yang dia bagi. Saya apply dalam diri saya apply dalam keluarga saya, dan saya apply dalam kehidupan saya. Dan ya, Allah mudahkan banyak kerjaan saya, Allah mudahkan bisnes saya. Hari ini saya sangat pelik. Bukan hari ini je, hari ini, semalam, kemarin. Okay, semenjak dia dimasukkan ke hospital, orang yang mendoakan dia, saya tak tahu daripada pelosok mana datang. Terus saya tertanya-tanya, saya cakap apa lagi yang dia buat yang saya tak tahu sampai macam ni Allah layan dia. Saya cemburu. Sebab saya selalu bercakap dengan dia, Bu, I kalau boleh nak mati syahid, kalau boleh I nak mati hari Jumaat. Dia cakap kenapa nak mati Jumaat? Sebab I nak mati husnul khatimah. I tak boleh tahan siksaan kubur. Rupanya dia yang pergi syahid, rupanya dia yang mendapat layanan cukup istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang doakan dia tanpa henti, orang bantu dia. Orang hari ni orang buka kebaikan dia, sampai kebaikan-kebaikan tu ada yang saya tak tahu pun dia buat dalam senyap. Rupanya selama ni duit yang saya bagi pada dia, dia habiskan untuk sedekah dia. Dan sebenarnya apa yang dia buat tu berbalik kepada saya, di mana Allah kurniakan saya rezeki yang melimpah ruah, rumah bahagia, rumah tangga bahagia, anak-anak yang baik. Itulah dia kuasa seorang isteri. Itulah dia. Itulah dahsyatnya isteri. Itulah dahsyatnya Siti Salah Raisuddin. Hari ini pemergian dia sangat luar biasa. Satu persatu Allah permudahkan. Saya masuk ke dalam liang, bertiga. Saya duduk di tengah. Saya pegang pinggang dia, saya turunkan dia. Saya ada ketakutan dalam diri. Saya takut berat ke apa, saya takut. Allahu Akbar. Dia cukup ringan. Cukup ringan. Masa saya sampai ke liang, saya tengok liang tu kecil. Saya cakap Allahu Akbar, lepas ke. Tapi bila saya masuk dan saya yang turunkan dia dengan 5 orang lagi tu, saya pegang pinggang. Cukup ringan, Alhamdulillah. Saya dah senang hati. Ada lagi satu kemuskilan yang saya takut. Saya takut kalau dia dimasukkan ada sangkut. Sebab tadi saya tengok liang dia tak besar, tapi Allah tunjuk lagi dekat saya, dia turun ke liang tanpa sangkut. Kepala tak sangkut, kaki tak sangkut, badan tak sangkut. Terus masuk.
dengan senangnya, just a split second, saya rasa lagi kebesaran Allah. Saya keluar daripada liang, abang tu tinggal seorang, letakkan tanah kepala dia, tutup dengan kayu papan, tutup dengan tanah. Sekejap settle semua. Selesai pemergian dia yang cukup luar biasa bagi saya. Orang ramai tunggu dia. Orang ramai walaupun sekarang ni tengah Covid, orang tunggu sampai ke abang polis terpaksa buat kerja bagi tahu pasal SOP. Tapi orang masih tunggu sampai habis. Dan tadi kawan saya bagi tahu dekat area sana hujan. Allahu Akbar. Saya cakap Allah merahmati dia, wallahu alam. Jadi pelajaran yang saya nak share, yang saya nak kongsi, yang berlaku real pada saya, kepada yang sedang menonton, yang tengah tengok live ni, yang bergelar isteri. Jadilah sebaik-baik isteri, taat kepada suami, buat sehabis baik untuk suami, buat sehabis baik untuk suami. Kerana kebahagiaan rumah tangga, ekonomi sesebuah rumah tangga bergantung juga kepada sang isteri. Kalau isterinya luar biasa hebat, jangan risau pasal rezeki keluarga. Jangan risau pasal keamanan rumah tangga. Allah turunkan keceriaan, kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadilah seorang isteri yang mulia, yang baik. Barulah suami boleh menjadi suami yang baik, insya-Allah. Arwah, saya pernah bergurau dengan dia. Arwah bergurau dengan saya bergurau dengan dia. Kita ada satu habit mendengar surah Al-Waqiah setiap pagi. Sebab itu antara tips untuk orang rezeki. Sebab kata Rasulullah SAW, siapa yang mendengar surah Al-Waqiah di waktu pagi dan malam, dihindari dari kepapaan. Kalau tengok balik surah Al-Waqiah, akan ada perkataan bidadari. Saya usik dia baru sangat dalam minggu lepas. Saya cakap, Bu, nampak tak surah Al-Waqiah? Dia terus bidadari. Dia ni sebenarnya sangat jealous. Kalau sebenarnya kalau saya bagi pick up line dekat sepatu Reunion, dia okey. Tapi jangan bagi pick up line bukan untuk lakonan, dia akan sangat jealous. So dia adalah orang sangat jealous. So bila saya sebut tentang bidadari, dia terus masam. So saya cakap dia cakap bidadari itu bukannya I yang nak, Allah yang bagi. Sebab akan ada 3 golongan. Ini dalam surah Al-Waqiah. Akan ada 3 golongan, iaitu golongan kiri, golongan yang terdahulu dan golongan kanan. Ini layan istimewa. Dia akan duduk di atas pan-pan yang bertahtakan intan dan berlian. Dan dia akan diiringi dengan bidadari. So saya cakap dia, Bu, bukan I minta bidadari itu, Allah nak bagi. Kalau I masuk syurga akan ada banyak bidadari. So dia masam lagi. Saya cakap dia, Bu, yang I sebut tadi tu, bidadari tu, I tak nak Allah lagi kalau I masuk syurga. Tapi you kena tahu, bidadari tu adalah bidadari yang Allah bagi. Tapi di kalangan bidadari itu akan ada satu yang kita panggil ketua bidadari.
Lepas tu dia macam, wow, ada ketua bidadari ke? Saya cakap, yep. Dan ketua bidadari itu adalah you. Baru dia senyum. Saya cakap dengan dia, you tahu tak, bidadari yang Allah bagi dalam syurga kepada lelaki-lelaki yang masuk syurga, kalau tengok surah Al-Waqiah, bidadari itu tak pernah diusir. Maksudnya dia dilahirkan, orang tak pernah sentuh dia, dan dia adalah dara. Okey. Tapi saya cakap, Bu, you tahu tak, bidadari dekat syurga, siapa bidadari paling cantik? Dia tanya, tak tahu. Dia cakap tak tahu siapa. Bidadari paling cantik dalam syurga adalah bidadari yang berasal daripada dunia. Dan bidadari yang berasal daripada dunia adalah isteri kita. Apabila kita redha dengan dia, kita ampunkan dia, kita bagi dia line clear lah, dia akan menjadi ketua bidadari kita di syurga nanti. Dan dia bidadari yang paling cantik di kalangan bidadari-bidadari yang ada. Dia akan duduk paling depan, dan bidadari-bidadari yang Allah bagi itu akan duduk di belakangnya. So saya cakap, Bu, you ketua bidadari yang paling cantik daripada bidadari-bidadari lain, dan you adalah ketua bidadari yang pandai nyanyi. Kalah semua bidadari. Dia senyum lebar. Tapi saya tak sangka saya dah tak boleh tengok senyuman dia lagi. Allahu Akbar. Saya bukan meratapi pemergian dia, sebab saya redha. Saya sangat redha dengan pemergian dia. Saya sabar dengan ujian Allah ni. InsyaAllah saya cuba kuat. Tapi saya jealous. Saya belum tahu. Walaupun saya bercita-cita untuk mati pada hari Jumaat, walaupun saya bercita-cita untuk mati syahid, saya apa yang dia dapat. Sebab tu tadi masa saya pergi jumpa dia, sebab dalam cerita ni hanya saya seorang yang menghadap muka dia. Daripada saya awal pergi hantar dia ke hospital, saya berdepan dengan dia. Dan sampailah tadi pagi saya yang hadap dia untuk cam muka dia. Muka dia bersih, muka dia berseri, sebab dia akan jadi ketua bidadari saya. Saya bisik dekat dia tadi. Saya cakap, Bu, I jealous dengan you sayang. Allah sayang you, orang sayang you, orang doakan you. I belum tentu sayang dapat macam tu. Saya tahu dia dengar. Saya cakap, you ready je. Bila you ditanam je, bila 7 langkah I balik, bila you buka mata, kubur you seluas mata memandang sayang. Dan mungkin masa tu malaikat pun malas nak tanya you sayang. Dan mungkin masa tu you dah pegang mic, you nyanyi sebab you suka menyanyi. Sebab orang pernah cakap dengan saya, apa yang kita suka di dunia, apabila kita masuk syurga, benda tu akan ada di syurga. Mungkin dia sedang menyanyi di depan ratusan juta orang. Allahu Akbar. Pelajaran yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa.